Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Bertajam. Buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya, di mana saya sedang berkongsi dengan kalian kepada bakal calon STPM ataupun khusus MUWET, Malaysian University English Test, yang bakal menduduki peperiksaan ini. Jadi jikalau kalian sudah bersedia untuk sesi yang kedua, peperiksaan ini akan jatuh pada bulan Ogos. Okey? Dan bagi calon-calon yang ingin menduduki peperiksaan pada hujung tahun, maka peperiksaan akan diadakan pada hujung tahun bulan Disember. Yang paling dekat ini Ogos, bulan Ogos. Jadi hari ini saya akan mengajar atau memberitahu kalian tentang peperiksaan ini atau ujian lebih tepat, MUWET. Sebab T itu artinya test. Jadi saya rasa ujian lebih tepat daripada peperiksaan. Jadi seperti kita sedia maklum, ujian ini adalah untuk menentukan sama ada kalian layak atau tidak untuk memasuki universiti. Jadi kelayakan yang diperlukan biasanya sekurang-kurangnya band 3. Band 3 itu kita panggil average user. Maksudnya jikalau sebab markah penuh itu band 6. Jadi kalau di band 3 maka kita cakap kalau band 6 itu 100%, maka band 3 itu 50%, begitu. Jadi maksudnya bagi calon-calon yang mendapat band 3, maksudnya mereka boleh menguasai separuh, setengah daripada apa yang dikatakan semasa kuliah atau secara penulisan. Begitulah, lebih kurang begitu ya. Baik, sekarang saya ke paper yang kedua. Sebelum ini listening, sekarang saya ke bahagian speaking. Paper 800/2, kertas 2. Jadi kertas 2 itu, kertas 2 selalu akan bermula dahulu, barulah kertas-kertas yang lain. Tetapi ia adalah nombor 2. Okey. Nombor 1 itu ialah listening, kertas 1. Jadi duration, masa yang ditetapkan untuk ujian pertuturan ataupun lisan 30 minit kesemuanya. Dan markah penuh 90. Jadi seseorang calon yang mendapat katakan 45%, maka dia memang sudah dapat band 3 untuk bahagian ini, untuk komponen pertuturan ataupun kemahiran bertutur. Weighting maksudnya keberatan 25%. Sebenarnya setiap komponen kita katakan lisan, penulisan, apa lagi, pemahaman, dan lagi satu kemahiran mendengar. Kesemuanya sama. Keberatannya, beratnya peratusan adalah sama, 25%. Number of questions, 2 soalan. Kalian dikehendaki menjawab 2 soalan, dan 2 soalan itu kita panggil 2 parts. So part 1, individual presentation, maksudnya persembahan secara individu. Kamu sendiri yang memberi persembahan. Okey? Part 2, soalan yang kedua, ia diadakan secara kumpulan, perbincangan dalam kumpulan seperti forum begitu. 4 orang akan saling memberi idea, memberi hujah-hujah, dan cuba meyakinkan orang lain untuk bersetuju dengan dia. Okey? Speaking skills. Untuk pertuturan, kalian, maksud saya calon-calon, akan
di-assess maksudnya dinilai dari 7 segi ini. Jadi kalian mesti menguasai ke-7 segi ini. Pemarkahan akan berasaskan ke-7. Nombor 1, accuracy, ketepatan, tepat atau tidak grammar kalian, dan pronunciation, sebutan. Jadi markah kamu akan dinilai dari segi nombor 1, accuracy, ketepatan, tepat atau tidak grammar kamu, tepat atau tidak pronunciation kamu, sebutan itu betul atau tidak. Kalian dikehendaki mempunyai kemahiran, fluency ataupun kefasihan, kelancaran bertutur. Oke? Di sana kalau dari segi fluency ataupun kita cakap kelancaran, kefasihan, pemeriksa akan lihat kalian dari segi keyakinan. Adakah kalian menunjukkan keyakinan semasa bertutur? Dan smoothness. Smoothness datang dari smooth. Adakah cara kamu bercakap itu tersekat-sekat, berhenti-henti, begitu? Kalau begitu tidak ada fluency. Fluency itu kita katakan English kita cakap you are affected. Maksudnya fluency itu kamu sudah tidak mendapat markah sebab kamu tersekat-sekat, tidak lancar, tidak smooth, tidak seperti aliran air yang tidak ada batu-batu di tengah-tengah, terus air yang terus begitu sahaja seperti sungai. Oke, tidak ada batu untuk sekat-sekat, ya. Appropriacy. Apa itu appropriacy? Appropriacy. Itu kamu akan dinilai dari segi, dia datang dari perkataan appropriate. Appropriate maksudnya suitable, sesuai atau tidak. Waktu kamu bertutur, sesuaikan penggunaan kosakata, vocabulary. Nombor 1. Nombor 2, sesuaikan tidak ekspresi yang kamu menggunakan. Ekspresi maksudnya termasuk, saya tidak akan cakap maksud, termasuk contohnya simpulan bahasa, frasa-frasa, cara kamu penyampaian, oke? Atau kata-kata hiasan, adakah sesuai dalam konteks apa yang kamu cakap itu? Sesuaikah tidak penggunaan ekspresi? Structure penting. Structure maksudnya sentence structure. Sentence structure maksudnya ayat itu kita panggilnya jalan bahasa. Jalan bahasa maksudnya aliran ayat kamu itu betul atau tidak. Kita tidak boleh cakap, oh saya tiap-tiap hari, I every day. Saya sangat suka, I very like to eat this, I very like to play badminton. Ini kesalahan struktur. Semua perkataan digunakan dengan betul. Very betul, like betul, I betul, play betul, badminton betul, to play badminton betul juga. Tetapi strukturnya salah. The structure of the sentence is wrong. Kita tak boleh cakap I very like to play badminton. Tidak tepat. Jadi itu kamu akan hilang markah. Oke, appropriacy. Coherence and cohesion. Ini penting tau. Bagaimana kamu gabungkan idea-idea kamu, organize ideas and link the words. Ayat yang pertama, ayat kedua, ada link atau tidak? Maksudnya adakah kamu menggunakan kata-kata hubung? Adakah kamu menggunakan kita panggil conjunctions, kata hubung? Dan adakah kamu menggunakan perkataan-perkataan seperti besides, moreover, in addition to that, adakah tidak? Ataupun on the contrary, on the other hand, adakah tidak? Jikalau tidak, maka
kamu tidak ada link words. Dan conjunction itu penting, kata hubung. Ayat kamu tidak boleh terlalu pendek. Jadi apa kamu buat? Gabungkan dengan and, but, so, because, although. Jadi ayat in order to, seperti ayat itu pendek dua tetapi kita gabungnya. Okay, so ini jatuh ke kategori coherence and cohesion. Selepas itu, use of language functions. Language functions kita tahu lah. Contohnya waktu kita membuat, kita ingin meminta ampun, jadi kita mesti gunakan I'm sorry. That is the function of the language. So contohnya waktu dalam perbualan, mesti kita gunakan I'm sorry. I'm sorry, I disagree with you. That's the function. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi. Adakah language fungsi persoalan, soalan dan jawapan, ataupun waktu kita ingin, waktu orang sedang bercakap sesuatu, mungkin kita ingin interrupt sekejap. So excuse me, may I interrupt? Begitu. I'm sorry, I disagree with you. Your points are good, but I beg to differ. Begitu, ya. Saya akan mengajar selepas itu, ya. Okey, apakah perkataan yang kamu boleh gunakan sewaktu kita dalam proses diskusi, group discussion. Managing a discussion, ini memang soalan yang kedua. Ini memang soalan yang kedua. Yang ini A sampai I kedua-dua. Tetapi F ini memang untuk perbualan, diskusi. Bagaimana kita initiate? Initiate maksudnya bermula dalam diskusi. Initiate maksudnya bermula. Tidak kira siapalah, asal kita ingin bermula, itu dipanggil initiate. Take turns, ambil giliran. Okay? Interrupt, waktu orang bercakap tiba-tiba kita ingin cakap sesuatu. Prompt maksudnya kita tanya. Do you agree with me, candidates? What do you think, candidates? Are you with me? And conclude, mesti ada konklusi. Jadi ini dipanggil managing a discussion, kemahiran Anda atau kalian untuk mengurus perbualan semasa dalam kumpulan. Okay? Dan fulfillment of task, adakah kita mencapai task, maksudnya tugas yang diberi. Ini pencapaian. Fulfillment maksudnya pencapaian. Ada kamu mencapai task, maksudnya tugas-tugas yang diberi. Adakah kamu present relevant ideas? Present maksudnya adakah kamu mempersembahkan idea-idea yang relevant? Relevant maksudnya berhubung dengan topik. Adequate content, adakah konten kamu cukup? Jangan setakat cakap satu ayat atau dua ayat dan duduk di sana tunggu orang lain bercakap. Kamu akan kehilangan markah memang. Show maturity, ini sangat penting. Sebab kita tahu sesiapa yang menduduki muat, besar kumpulan, besar kemungkinan kamu ingin masuk ke universiti. Ataupun memang kamu sudah dalam universiti dan perlukan muat untuk apa-apa sajalah. Jadi waktu kamu bercakap, kamu mesti menunjukkan jawapan kamu itu menunjukkan maturity. Maturity maksudnya kita menunjukkan bahawa kita ini sudah maju dalam pemikiran. Jadi mature. Seseorang yang mature itu adalah seseorang yang mempunyai fikiran yang masak. Jangan cakap seperti budak-budak kecil. So, bagaimana kita tidak cakap seperti sifat keanak-anakan? Bagaimana kita menunjukkan bahawa kita ini, jawapan kita ini menunjukkan kemantapan dan menunjukkan bahawa kita ini sudah mature. Jawapan kita masak atas hujah-hujah yang diberi. Mesti diikuti dengan bukti-bukti yang tertentu.
Jangan cakap tetapi tidak ada bukti. Cakap saja itu kita panggil sifat kebudak-budakan, sifat ke anak-anakan. Cakap saja orang lain akan ketawa sebab cakap saja tanpa membuat sebarang apa kita panggil, tidak membuat sebarang kerja rumah, tidak membaca, tidak ada hujah-hujah untuk menyokong. Cakap saja sesuka hati itu tak boleh lah. Sebab ini satu daripada keperluan. Jadi kamu mesti menunjukkan apa? Maturity, kematangan, bahawa kamu itu matang. Jangan berdiri di satu tempat dan berteriak-teriak sahaja, cakap ini, cakap itu, tetapi sendiri tidak buat kerja rumah. Maka waktu orang bertanya kita berasa, saya pun sorry ya, tidak baiklah begitu. Maksud dia begitulah ya. Baiklah, setakat ini sahaja. Video saya yang seterusnya, saya akan mengajar kalian bagaimana menjawab semasa membuat persembahan individu. Selepas itu lagi satu video kumpulan, bagaimana kita mengendalikan diskusi secara kumpulan. Oke, saya berharap bagi sesiapa yang mendaftar untuk muat atau bakal mendaftar tetapi tidak ada sebarang bimbingan, tidak ada orang yang mengajar, saya berharap apa yang saya sekarang ajar dan bakal yang akan mengajar itu dapat membantu kalian. Oke, sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe.